Apa iki? Pocong di Lake Garden, Taipei. Aku paling gak suka ya namanya pocong itu. Dari dulu, Kit biyen gak seneng wak loncong sing jenenge pocong iki ya. Lake Garden. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa sih iku? Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke Re, tanpa membuang masa. Jadi beberapa jam yang lalu itu ada salah satu kawan kita yang mengirimkan link video dari DM Instagram ya. Dan kebetulan memang sudah lama sekali saya tidak melihat top 5 Malaysia geng ya. Oke, ini cukup unik tajuknya geng ya. 5 kisah seram peronda polis Malaysia yang paling menakutkan. Wah, ternyata abang polis pun juga mempunyai pengalaman yang cukup seram geng ya ketika mereka melakukan ronda, apalagi mungkin ketika di malam hari ya. Oke, langsung saja geng, kita akan nonton seperti apa videonya. Tapi Re, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat jangan lupa sholat dulu. Oke, langsung saja kita mulai geng. Ini dia koyok piye ki video ini ki Re. Mesti medeni ki. Peronda polis adalah anggota polis yang bertanggungjawab untuk melakukan rondaan dan menjaga keselamatan sesebuah kawasan. Mereka juga perlu bekerja sehingga lewat malam dan inilah membuatkan mereka sering melihat pelbagai perkara-perkara aneh dan mistik yang jarang ini video dilihat lama yang oleh ini. orang biasa. Pada video ini, admin akan rungkaikan pelbagai cabaran mistik dihadapi oleh polis sehinggakan ada yang berjaya dirakam dengan jelas oleh polis peronda. Di sini admin senaraikan 5 kisah seram peronda polis paling menakutkan. Waduh, saya kira menjadi polis itu enak geng ya. Kerjanya berseragam, beruniform ya kan, disukai para wanita. Tapi ternyata ya di sebalik itu terkadang mereka ini juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang mistis dan seram geng ya. Oke, seperti contohnya ini ya. Nomor 5 iki, nomor 5. Waduh, pocong. Oke lah. Nomor 5. Nombor 5. Perempuan misteri Bukit Ampang. Oh, nang Bukit Ampang guys. Perempuan misteri. Sebut sahaja anggota polis, mereka juga tidak lari dengan kisah seram yang tersendiri, terutamanya pegawai-pegawai yang bertugas sebagai peronda kawasan. Menerusi YouTube Abes Seram Channel, satu kejadian seram telah dikongsi oleh seorang anggota polis dikenali sebagai Korporal Hafiz yang bertugas di salah satu IPD Selangor. Pada satu malam, Korporal Hafiz dan seorang rakan tugas bernama Sarjan Ali ditugaskan untuk meronda kawasan di Bukit Ampang. Disebabkan waktu itu merupakan malam minggu, keadaan di Bukit Ampang ini dipenuhi dengan ramai orang serta terdapat kemeriahan gerai yang berada di bahu jalan. Setelah selesai meronda, mereka bergerak meninggalkan Bukit Ampang itu, namun berhenti sejenak apabila melihat sebuah kereta putih berada di satu kawasan yang gelap. Bimbang jika satu kejadian yang tidak diingini berlaku, mereka bertindak untuk memeriksa dan setelah Hafiz menyuluh ke arah kereta itu, dia dapati terdapat seorang lelaki berada di tempat pemandu bersama seorang wanita di sisinya. Namun dia gagal mengesan wajah perempuan itu kerana rambut menutupi wajahnya. Dan masa tu dia dah start suluh dalam kereta dan dia nampak ada seorang lelaki, dia tengah bersandar dekat kursi ni sambil mata dia melihat ke atas. Macam tu lah, macam orang tengah memikir, tapi sebelah dia ni ada seorang perempuan, rambut panjang tapi tutup muka, pakai baju warna putih lengan panjang, tengah orang panggil tengah bersandar dekat bahu pemandu kereta ni lah. Mana dia macam tengah bercinta dan tangan perempuan ni dia letak atas paha
lelaki ni. Kopral Wah. Hafiz meminta lelaki Wah. di kerusi pemandu itu menurunkan cermin kereta sambil mengajukan soalan tentang keberadaannya di kawasan gelap tersebut. Dengan raut wajah yang kelihatan kusut, dia mengatakan tujuan berada di tempat gelap itu Rehat. kerana ingin menenangkan diri. Muskil dengan jawapan lelaki tersebut, Hafiz menyarankan agar lelaki itu beredar dari kawasan tersebut untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Dalam masa yang sama, dia sempat menyuluh ke arah wanita yang berada di samping lelaki tersebut, namun terkejut apabila melihat tiada siapa yang berada di kerusi bahagian penumpang itu. Namun Kopral Hafiz menyoal tentang keberadaan wanita tersebut, namun lelaki itu menafikannya dan mengatakan bahawa dia berseorangan di situ. Selepas beberapa minit bersoal siasat, lelaki itu membuka kisah bahawa isterinya baru sahaja meninggal dunia akibat kemalangan. Selepas tragedi tersebut, dia tidak mampu untuk tidur kerana sering diganggu oleh bunyi aneh pada waktu malam serta rasa diperhatikan. Dia soal siasat lah. Dia tanya kenapa ni apa ni semua lah. Laki ni bagi tahu, dia kata dia tak boleh balik rumah awal, cik. Kalau saya balik awal, saya tak lena tidur. Lepas tu saya teringat arwah bini saya. Arwah bini saya baru meninggal bulan lepas sebab kemalangan. Dan kalau saya balik, saya dengar macam dia ada kat dapur. Lepas tu macam dia tengah perhatikan saya. Dia kata jadi saya ni tak tahu nak buat apa. Saya nak round dulu. Kalau saya balik kerja, saya pergi mana-mana, saya tenangkan diri. Biar saya penat, biar saya mengantuk. Tenangkan saya balik diri. rumah, saya terus tidur, tuan. Wah. Jadi ya, lepas istrinya meninggal ya, suaminya ini ya mempunyai kebiasaan selalu selalu jalan-jalan lah ya, selalu jalan-jalan malam ya. Kebetulan dia menepi di tempat yang sepi ya, Nah, kebetulan lagi ada siapa tadi, polis ya. Ada polis tegur dia, ngapain di sini? Katanya mau menenangkan diri. Istrinya baru saja meninggal ya, mungkin 1 bulan yang lalu. Wah, masalahnya di sampingnya ini siapa, geng? Jin Korin istrinya atau siapa, ya kan? Oke lah ya, mungkin ya pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita selepas ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, mungkin sebaiknya kita selalu mendekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, geng ya, agar tidak kemana-mana nih pikirannya, ya kan? Oke, lanjut ya, lanjut nomor papat iki. Nombor 4, Nomor papat apa iki? pocong di Lake Garden, Taipei. Aku paling gak suka yang namanya pocong itu. Dari dulu, Kit biyen gak seneng wak loncong sing jenenge pocong iki ya. Lake Garden. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa sih itu? Aduh, bikin jantung berdebar. Pintu rumah, geng, tahu-tahu tiba-tiba menutup sendiri. Mungkin angin ya. Astagfirullah. Oke lah, kita lanjut lagi. Oke. Jenis makhluk yang berbentuk seperti mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Ya. Pocong ini dikatakan sering mengusir orang yang lemah semangat dan akan bergerak dengan meloncat seperti hantu Cina atau bergolek. Ia dikatakan mampu bergerak laju seiring dengan kereta untuk mengganggu pemandu. Menerusi YouTube Hey Shadows Channel, terdapat satu perkongsian kisah seram yang mengaitkan seorang peronda polis dikenali sebagai Inspektor Hadi. Pada satu malam, Hadi ditugaskan untuk meronda beberapa kawasan di Taiping, iaitu di Lake Garden. Dikabarkan pada waktu itu Lake Garden Hadi meronda seorang diri menggunakan motosikal pula. Saat dia sampai di satu kawasan Lake Garden, satu perasaan seram menyelubungi dirinya kerana pada waktu malam kawasan tersebut dikatakan sangat menyeramkan dan mistik. Sedang dia sibuk meneliti setiap sudut di kawasan itu, Hadi dapati bahawa motornya terasa berat dan lama kelamaan pergerakannya semakin perlahan. Bukan itu sahaja, setelah dia melintasi kawasan Zoo Taiping, dia turut terbau satu bau yang tidak menyenangkan. Namun dia tetap meneruskan perjalanannya tanpa menghiraukan apa yang berlaku. Bau busuk. Apabila dia hendak membuat pusingan U di satu jalan berdekatan dengan perkuburan Cina, dia sempat menjeling ke arah cermin sisi. Dan alangkah terkejutnya apabila melihat satu kelibat bungkusan sedang membonceng di belakangnya, iaitu tidak lain tidak bukan makhluk pocong.
sekaligus menjawab persoalannya tentang mengapa motosikalnya tiba-tiba berasa berat. Patutlah berat. Ethan, dia nak tengok sama ada kereta dekat belakang. Apa time tu lah dia pandang sisi cermin motor dia tu lah, nak tengok ada kereta ke tak. And time tu lah Inspektor Hadi nampak ada satu makhluk yang duduk bersama dengan dia di atas motor dia tau. And makhluk tu dibalut tau. And obviously Inspektor Hadi dah tahu dah yang pembonceng dia yang menyebabkan motor dia berat adalah makhluk yang tak lain dan tak bukan, iaitu pocong. Dalam keadaan cemas, dia terkumat kamit membaca surah lalu berpatah balik ke balai polis. Namun setelah dia melintasi kawasan Lake Garden, dia merasakan keadaan motosikalnya perlahan-lahan kembali ringan. Dan apabila dia menjeling ke arah belakang, makhluk pocong itu dikatakan gaib. Pada keesokan harinya, Hadi menceritakan hal tersebut kepada rakan balainya dan mereka mendakwa bahawa berkemungkinan pocong itu menumpangnya untuk pergi ke tanah perkuburan Cina. Mau ngapain? Mau ngapain pocong ke tanah perkuburan Cina, ya kan? Numpang dengan Inspektor Hadi ya. Ya numpang yuk numpang ke tanah perkuburan Cina ngapain? Mau sembang dengan kawan hantu Cina atau bagaimana? Itulah geng ya yang namanya sebuah risiko pekerjaan. Pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya yaitu tadi beruniform, gaji juga lumayan tinggi ya kan. Tapi juga pasti ada gak enaknya, harus berhadapan dengan kriminal-kriminal, tindak kejahatan, ya kan, harus berurusan dengan para penyamun, ya kan, penjahat dan lain sebagainya, ya. Dan yang lebih seram lagi ketika melakukan ronda malam. Ini agak gila juga ini ya Inspektor Hadi ini ya. Dia melakukan ronda malam dengan motosikal sorang-sorang. Waduh, bongko ya. Tahu-tahu ya tiba-tiba di belakang ada sosok pocong geng, ya kan? Nah, aduh, oke lah kita lanjut lagi geng ya. Nomor 3. Pontianak atas pokok. Pontianak atas pokok. Oke, ngapain dia di atas pokok? Tempat favorit Pontianak itu ya. Sebut sahaja nama peronda polis, pasti terbayangkan 1001 rahsia dan pengalaman mistik yang dialami oleh mereka sewaktu sedang bertugas meronda kawasan. Pada Julai 2023, terdapat satu perkongsian menerusi akaun TikTok Roy Shahrin yang menceritakan kejadian seram yang dialami oleh peronda polis di mana bertemu makhluk halus sewaktu meronda di satu kawasan perkampungan. Menurutnya, pada sekitar jam 3.30 pagi, sedang dia sibuk memeriksa setiap sudut kampung itu, tiba-tiba satu perasaan seram menyelubungi dirinya. Tidak lama selepas itu, dia tercengang apabila melihat satu susuk tubuh misteri berada di atas pokok tidak jauh daripada kedudukannya. Dalam keadaan ketakutan, dia membunyikan siren bagi memastikan kewujudan makhluk itu dan alangkah terkejutnya apabila melihat ia adalah Pontianak. Dalam perkongsian video yang sama, dia turut berkongsi rakaman rutin harian peronda polis meronda kawasan perkampungan. Namun siapa sangka dia bakal merakam satu detik seram. Tidak lama selepas itu, apabila dia melalui satu jalan kecil ditemani kegelapan malam, dia telah merakam satu penampakan putih seperti Pontianak. Ini dia. Pada masa ini ada nampak sesuatu. Waduh. Tapi dalam record kabur. Nah, itu dia ya. Kali ini seorang abang polis bertemu dengan Pontianak alias kuntilanak ya. Itulah. Jadi yang namanya polis itu ada enaknya, ada gak enaknya ya. Kalau kita jadi polis itu ya, gak enaknya ya seperti ini. Aduh. Tapi nasib baik dia pakai kereta ya. Coba kalau pakai motosikal lebih seram lagi ya kan. Siapa tahu seperti yang tadi, geng. Tiba-tiba duduk di belakang, mampus lah ya. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. Nomor loro iki. Nomor 2. Entiti gaib. Apa ini? Entiti gaib macam apa ini?
Pada Julai 2023, tulas sebuah video penampakan Pontianak yang dikongsi menerusi akaun Ikmal24434. Kejadian seram tersebut difahamkan berlaku ketika pemilik video ini yang juga seorang anggota polis sedang melakukan kerja-kerja rondaan pada jam 2 pagi. Rakaman tersebut telah mendapat sebanyak 4.6 juta tontonan serta lebih 800 komen reaksi netizen. Dengan sekelip mata, rakaman tersebut bukan sahaja mendapat perhatian netizen, malah ia menjadi topik perbicaraan dalam liputan akhbar buletin TV3. Menurut laporan TV3, anggota polis yang dikenali sebagai Ikmal itu terserempak dengan entiti tersebut lalu memberanikan diri untuk merakamnya. Dikabarkan sebelum kejadian, anggota polis itu terdengar satu bunyi aneh dan ternampak satu susuk tubuh yang sedang menyelinap masuk ke dalam sebuah kawasan semak samun. Memandangkan ia kawasan larangan yang tidak boleh diceroboh, maka mereka membuat keputusan untuk menaiki kenderaan peronda jenis MPV dan bergegas ke kawasan berkenaan untuk membuat rondaan dan pemeriksaan. Alangkah terkejutnya apabila mereka ternampak kelibat seakan Pontianak bergayut di tiang yang tidak jauh daripada kedudukan mereka sambil mengeluarkan bunyi aneh. Ini, waduh, tapi dia kok nggak bergerak ya? Kok menengai, gak obah, nggak gerak sama sekali. Lah, anggota polis itu turut mengatakan bahawa selama 8 tahun dia bekerja sebagai polis bantuan, banyak yang telah disaksikannya termasuklah perkara yang menyeramkan. Namun ini adalah pertama kali dia melihat entiti itu dengan matanya sendiri. Bergelantungan Di ruang komen juga rata-rata netizen turut terkejut kerana beranggapan bahawa burung hantu tersebut adalah binatang, namun rupa-rupanya adalah suara Pontianak. Tapi agak aneh juga ya. Pontianaknya ini seperti memakai kain merah atau kain putih tuh, tapi saya lihatnya seperti kain merah sih ya. Dan itu bergelantungan di tiang. Pontianak macam apa itu? Bergelantungan di tiang. Aduh. Oke lah. Terakhir, Rek ya, nomor 1. Nomor 1. Makhluk pemakan daging. Pemakan daging? Wah. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis makhluk halus yang menakutkan seperti Pontianak, pocong, hantu raya dan banyak lagi. Namun siapa sangka Malaysia turut terpalit dengan kisah yang membabitkan hantu pemakan daging manusia. Menerusi laman novel, satu peristiwa seram telah dikongsi oleh seorang anggota polis dikenali sebagai Inspektor Hafiz Ghazali yang bekerja di Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kuantan. Kejadian tersebut berlaku beberapa tahun lalu ketika dia masih berpangkat korporal yang sering kali ditugaskan untuk meronda kawasan pada waktu malam. Tepat jam 3 pagi, Hafiz dan rakan setugasnya bernama Vijay sedang melalui jalan highway Karak yang terkenal dengan kisah seram. Pada awalnya, memang tiada apa-apa gangguan sehinggalah satu bayang aneh sedang bertenggek di atas pokok telah menangkap mata Hafiz. Dalam keadaan tertanya-tanya, dia meminta Vijay untuk memberhentikan kereta dan meneliti bayang tersebut. Namun yang peliknya, ia telah gaib daripada pandangannya. Ekoran daripada kejadian itu, dia mengabaikan peristiwa tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah kereta yang dipandu dengan laju memaksa mereka untuk mengejarnya. Setelah kereta tersebut berhenti dan menurunkan tingkap, kelihatan seorang lelaki yang jelas terpapar air muka pucat di wajahnya. Dan dalam keadaan cemas, lelaki itu meminta Hafiz dan rakannya Vijay untuk memeriksa sebuah kereta tersadai di bahu jalan. Dengan perasaan muskil, mereka bergerak ke lokasi tersebut dan terkejut melihat kesan darah di atas jalan seakan-akan terdapat mayat yang diseret. Lantas mereka memeriksa kawasan tersebut dan tercengang melihat terdapat satu makhluk yang mengerikan berada di atas atap sebuah kereta sedang meratah mayat seorang lelaki. Dikabarkan rambutnya panjang dan kusut masai, manakala rupanya seperti tengkorak berulat serta giginya tajam.
Pada awalnya, mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan kawasan tersebut, namun gagal setelah melihat seorang perempuan bersama anaknya berada di dalam kereta itu yang kelihatan tenang seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan ketakutan, Hafiz menggunakan pembesar suara dan mengarahkan perempuan itu untuk keluar daripada kereta. Muskil dengan arahan tersebut, perempuan itu melangkah keluar dan terlihat makhluk itu menyebabkan Ini dia ada filmnya menjerit ya? ketakutan. Mendengar jeritan itu, lembaga tersebut melarikan diri lalu hilang daripada pandangan mereka. Selepas soal siasat, perempuan itu mendakwa bahawa mayat lelaki di atas kereta itu merupakan suaminya yang keluar untuk meminta pertolongan sewaktu kereta mereka rosak. Wah. Ini ada filmnya, geng, sepertinya, geng, ya. Oke, jadi lembaga tadi itu atau makhluk tadi itu tiba-tiba menyerang suaminya, geng, ya, dan memakan daging manusia. Berarti itu kemungkinan manusia jadi-jadian atau mungkin manusia yang memiliki ilmu sehingga diharuskan dia harus memakan daging manusia secara mentah atau bagaimana, ya. Aku tak pasti juga. Itulah, geng, ya. Ketika kita menjadi seorang polis, ya, apalagi ada tugas ronda malam, itu ya cabarannya itu, ya. Perkongsian pengalaman yang cukup membuat meremang. Ya kan, apalagi tadi ketika saya masa record ini, ya, tiba-tiba pintu samping rumah bam menutup sangat kencang sekali, ya. Nggak tahu lah, itu mungkin angin sepertinya itu, geng. Oke, geng, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Terima kasih tadi yang sudah request, ya. Kirim link di DM Instagram. Terima kasih, ya, sudah merequest. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang mau saya mereaction apa, boleh silakan, ya. Kirim linknya di DM Instagram, ya. Dan akhirnya saya harus pamit dulu. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Matur suwun, ya. Dan akhirnya saya langsung pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you manusia, I love you Indonesia. Bye bye, re.